Minggu ke-8 untuk Express Perdana STL 2016 bermula pada hari ini untuk hari yang ke-22, hari Jumaat 2 Disember. Sudah pun hampir ke penghujung tahun dan juga kita pun menuju ke hujung musim. Assalamualaikum, salam sejahtera, saya Adi Fashla. Dan saya Zoe, dan sebentar lagi kita bakal menyaksikan dua perlawanan cukup hebat. Bak kata Adi Fasha minggu lepas, Super Friday. Perlawanan pertama. Tapi dalam bahasa Melayunya, Ah? Super Jumaat. Super Jumaat. Dan dua perlawanan kita bakal saksikan sebentar lagi. Penang Black Panthers menentang Terengganu Turtles dan juga Kuala Lumpur Thunders menentang ATM Guardians. Ya, dan ini adalah perlawanan untuk ranking pertama lawan ranking yang kedua, ranking yang ketiga lawan ranking yang keempat. Ya, betul. Dan kita nak imbas juga untuk perlawanan-perlawanan Liga Division 1 dan ini adalah kedudukan standing untuk Liga Division 1 sebetulnya 11 siang. Ada 12 pasukan yang akan bertarung dan ini dia kalau minggu lepas kita tengok PSMA berada di tata liga, nampaknya setakat ini telah dirampas oleh Negeri Sembilan dan juga Selangor meningkatkan prestasi dan juga yang kat bawah Zoe. Ya, betul. Tadi Zoe sempat melihat perlawanan Negeri Sembilan menentang Sarawak dan nampaknya Negeri Sembilan yang menanglah. Dan Sarawak berada di bottom di liga yang di tangga yang terbawah Liga Division 1. Jadi nampaknya pasukan Sarawak kena berkuasa satu tu. Tapi sebelum kita menyaksikan perlawanan yang pertama, kita nak imbas juga keputusan pusingan pertama ketika 11 November lepas. Ya, betul. Pulau Pinang tewas kepada pasukan Terengganu time itu. Kita boleh tengok aksi-aksi ini. Itu dia Syahir Rosdi yang saya percaya hari ini pasti akan bersemangat untuk cuba menewaskan pasukan Terengganu yang belum tewas dalam 11 perlawanan. Dan keputusan untuk perlawanan 11 November merupakan tiebreak 2-1, 15-21, 21-14 dan juga 21-19. Ya, adakah perlawanan pada hari ini awak rasa akan tiebreak juga ataupun akan straight set? Macam mana Zoe? Ini adalah result untuk pasukan Terengganu Turtles setakat ini. 11 kemenangan kepada mereka dan mereka akan turun dalam perlawanan yang ke-12 pada malam ini dan semestinya kita nak tengoklah ada pasukan yang boleh memberikan cabaran yang hebat untuk pasukan Terengganu ini. Jadi kita nak dengarkan apa pula komen daripada pengurus pasukan Terengganu iaitu ataupun kita nak dengarkan pengurus pasukan Penang, Jeffrey Malik. Kita akan try untuk menang lah untuk dengan Terengganu ni sebab first game kita kalah. So untuk perlawanan yang kedua ni kita try untuk mencuri lah poin, 2 poin daripada Terengganu kan. Okey, buat masa sekarang ni saya berpuas hati dengan pemain-pemain dan dia orang tahan menunjukkan mutu permainan yang tinggi dan baik kan. Cuma kita sekarang ni nak maintain untuk menang baki-baki perlawanan dengan Terengganu, dengan ATM dan juga Melaka. Mungkin malam ni kita juga akan cuba untuk pecahkan dia orang punya kemenangan dia tu sepanjang 11 game tu. Kita cuba try untuk memenangilah perlawanan malam ni. Okey, barisan berkemungkinan terdiri daripada Syahir Rusdi sebagai tekong, pengumpan Zaim dan juga striker Kamal Ishak. Simpanan Mustaqin dengan Azlan lah sebab kita punya tekong kedua Fadil Asri di sini saya nak ucapkan tahniah lah tengah menunggu anak yang pertama untuk dilahirkan. Baiklah, itu dia pengurus pasukan untuk Penang Black Panthers. Nak bercerita pula tentang Terengganu Turtles yang setakat ini mempunyai service rate 77.1 di mana sebentar lagi mereka akan menurunkan Zulkifli Razak sebagai tekong, Azwan Muhrim sebagai feeder dan juga Kamal Alfiza Safi sebagai striker. Dan setakat ini seperti yang Adi cakap sebentar tadi, mereka mempunyai 11 kemenangan dan apa kata kita dengarkan kata team manager mereka Encik Safi Selong. Ini merupakan satu perlawanan yang begitu sengit kerana saya percaya bahawa Penang akan seboleh-bolehnya untuk mencari kemenangan kerana ialah dia ada lagi 3 perlawanan kan. Jadi walaupun mana pun Terengganu akan cuba mempertahankan supaya kita tahun ni kita mencipta sejarah tak kalah. Itu je saya rasa.
Sebenarnya Padli kita dah okey, kita akan turun. Tapi sebelum tu kita bagi peluang kepada Kamal Alfian dulu. Kalau sekiranya dia dapat memberi persembahan yang terbaik, maka saya tak perlu lagi menurunkan Padli dalam keadaan cedera. Jadi kita punya Vitaya dan juga Rosmadi tak berapa confident kerana beliau belum cergas sepenuhnya. Kerana ia memberi satu risiko bagi kita lah, sebab kita mesti utamakan sport akhir, dan akhir itu kita punya matlamat kita lah, target kita untuk STL tahun ni. Biasa kita akan menurunkan regu kita Sobe atau Zulkifli Mamat sebagai tekon, dan juga Izzuan dan juga Kamal sebagai killer. Itu je lah pemain kita. Dan Super Friday akan bermula sebentar saja lagi, dan untuk menemani anda, kita serahkan tugas kepada rakan pengulas kami Haji Zainal Abidin Raub dan juga Yusof Ali. Terima kasih Adi dan juga Zoe. Makin biru kalanya. Baik. El Clasico. Kalau akan berlangsung di antara Barcelona dengan Real Madrid. Tapi untuk STL, kita ada pertarungan di antara Penang Panthers dengan Terengganu Turtles. Ini perlawanan masih lagi di pusingan yang kedua ini, tapi saya percaya juga bahawa ini adalah perlawanan yang dinanti-nantikan oleh peminat-peminat sepak takraw negara. Tolak ke tepi sekejap kontroversi yang sedang berlaku kerana Istah pun dah berikan lampu hijau untuk mereka meneruskan cabaran. Tetapi memang agak mengejutkan kerana kedua-dua pasukan tidak dapat menurunkan barisan terkuat mereka. Maksud saya, killer yang diturunkan oleh Panthers dan juga Turtles merupakan pilihan yang kedua atas masalah kecergasan, mungkin juga dengan taktik yang hendak disimpan yang akan diguna pakai pada penghujung pertarungan ini. Tetapi apabila Kamal Alfiza Syafi'i dan juga Kamal Ishak diturunkan selaku striker dan juga killer untuk kedua-dua pasukan, bermakna kedua-dua pemain ini, kedua-dua Kamal, mempunyai tugasan yang cukup berat sekali. Sementara Zulkifli Abdul Razak yang kembali tersenarai insya-Allah dalam pasukan kebangsaan akan berdepan dengan tekong utama negara Syahir Rosdi. Zaim pula meneruskan tugasannya selaku pengumpan. Begitu juga dengan Azwan Muhrim untuk feeder bagi Terengganu Turtles. Saudara Isakna selaku pengadil peranan malam ini yang akan dibantu oleh saudara Kamal Faizul, Isa Mamat dan juga Zakaria Yaakob. Bakal diperkenalkan kepada kita barisan pemain-pemain yang akan diturunkan sebentar lagi. Pusingan yang pertama, Terengganu Turtles menang dengan 2 game berbalas 1. Ini perlawanan yang kedua. Saya ditemani oleh saudara Yusof Ali untuk game ini. Okey, betapa pentingnya game ini, Majuk? Ya betul, Tuan Haji, terima kasih. Sama. Semestinya perlawanan ini yang telah dimaklumkan di El Clasico antara Penang Black Panther dan juga Turtle. Setuju El Clasico? Ya, saya setuju. Bahawa Penang semestinya akan memberikan satu persembahan yang terbaik untuk balas dendam terhadap kekalahan pada pusingan pertama pada 11 November yang lepas tu, Haji. Yep. Terengganu ada penyokong-penyokong, Pulau Pinang Panthers juga ada penyokong-penyokong. Ya betul, Haji. Pada malam ni Rio Stadium majlis pemandangan dengan kedua-dua penyokong memberikan sokongan kepada kedua-dua pasukan. Terlepas pula dari Azwan dan Kamal Terengganu yang menang. Ya, 2 Kamal akan beraksi pada malam ni, Haji. Ini baru seronok sebab ramai penyokong yang ada, yang ramai yang datang untuk memberikan sokongan. Ya betul, Kamal Penang bertemu Kamal Terengganu. Kamal besok. Ya, besok. Satu mata untuk Turtles. Kencang servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi. Kamal Terengganu mendapat mata yang kedua. Kali ini dengan libasan yang baik. Walaupun cuba ditampan di situ oleh Kamal Ishak. Aksi yang menarik pada awal permainan ni, Haji. Kena maintain sampai habis ni. InsyaAllah.
yang akan dipersembahkan oleh kedua-dua. Ke-6 pemain yang sedang beraksi ni. Fazli, Roslan dan juga Azan Alias adalah dua gila simpanan untuk Turtles dan juga Penang. Kandas yang pertama bermakna tidak ada sebarang mata. 3 servis yang dimiliki oleh pasukan Panthers. Belum panas. Awal lagi. Mungkin Baik. kedua-dua pasukan menyimpan kila utama mereka. Sekarang giliran Sober pula. Zulkifli Razak. Kandas mungkin terlalu melambung ke belakang. Yalah, mungkin bola lambungan Kamal tu terlalu ke dalam. Kita kena sebut nama penuh. Kamal Alfiza. Kamal Alfiza Syafi'i. Takutkan sebelah sana orang cakap Kamal Isak pula yang baling. Ya, betul. Ini pertama kali berlaku. 2 Kamal berentap selaku killer. Betul. 2 Kamal. Kamal Penang, Kamal Ganu. Saya panggil Kamal besok lah. Baik. Servis yang dilakukan dalam. Yap, itu adalah merupakan ace yang pertama dari masuk dari Zulkifli Razak. Masalahnya boleh tak kekalkan konsisten. Tersasar sedikit. Bola pertama dari Syahir Rosdi dan kemudiannya Kamal Isak gagal untuk merejam masuk. Ya, mungkin lambungan daripada Syahir mungkin melepasi net. Ya, jelas. Hanya dikuit oleh Kamal Isak. Kalau tap saja bola tu tak boleh? Boleh saya ingat, tapi mungkin bola beliau ambil terlalu tinggi daripada bola. Sepatutnya tunggu bola tu turun. Yep. Baik. 5-1. Panthers ketinggalan. 1-5. Keazaman yang begitu memuncak untuk mendapatkan kemenangan yang pertama, yaitu dengan menewaskan Turtles. Cantik, lembut lentingan yang dilakukan oleh Kamal Alfiza Syafi'i. Baik juga pass ball daripada Zulkifli Razak. Main sedia. Kosong di bahagian tengah dengan rejaman yang dilakukan oleh Kamal Alfiza. Cukup confident. Bola dari Azwan pun sedap. Ya. Bola keluar. Keluar. Satu terkandas, satu keluar. Jadi belum ada sebarang mata dari servis Syahir Rosdi setakat ini. Dengan kedudukannya adalah 1-7. Jauh sangat ni. Jauh sangat ketinggalan. Jauh. Saya perlu mencari mata bagi servis yang terakhir ni. Oh, lembut macam itu boleh dapat mata. Betul. Lembut pula dapat mata ni. Bola pertama dari Kamal Alfiza yang tidak dapat dihantar kepada Azwan. Mungkin sasaran Syahir tu. Dua 7-2. 3 servis untuk Zulkifli Razak dan juga Turtles. Kejaman yang baik dapat dilakukan di situ oleh Kamal Isak. Dengan hadangan yang bolos dari Kamal Alfiza. Timing baik untuk dia melakukan rejaman itu. 7-3. Keluar. Mata. Oh, Black Panthers. Keluar je. yep. Satu kerugian di situ dengan sasaran 7 yang Sasaran dicari, 7 ya. dicari oleh Zulkifli Razak sebentar tadi. Dah betul dah sasarannya. Ya. Jadi ada satu net, satu ace, satu keluar. Komplit dah, komplit set dari Zulkifli Razak. 7-4. Servis yang terakhir.
Zaim setakat ini baru sekali saja melakukan umpanan. Batal. Batal. Dikesan batal Oh, ya. oleh pembantu pengadil. Yang ini baru complete set. Mata pinang. Package. Backbencher. Semua ada je. Bukan sepak. Tadi bincang juga dengan coach Jurulatih Kebangsaan tentang servis yang dilakukan oleh Main dia. Zulkifli Razak ni. Dia kena berhati-hatilah kerana kalau pembantu pengadil yang jenis cepat tangkap Mungkin Sober sentiasa akan dihukum. dia perlu perbaikilah. Baik, 3 servis kembali kepada Panthers ketika ini dengan kedudukannya 5-7. Semakin hampir. Ya. Penang. Tak ada mata langsung untuk Turtles sebentar tadi. Cantik. Jauh sedikit. Zaim masih dapat dalam selamatkan bola. Zulkifli Razak di depan. Ada tampanan dapat dilakukan. Dan dimatikan oleh Tekong. Dimatikan oleh Tekong yang membuat satu drop saja. Bukanlah satu libasan kuat. Ya, betul, hanya melepaskan saja. Main dia. Mungkin bola itu terlalu rendah. Dan hanya membuat placing. Ya. Syahir Ya, tidak bersedia mungkin. Tekong. itu dia. Dari Nganu yang ada di sini untuk menyokong pasukan Turtles. 5, 8. Satu mata berganjak untuk Regu Terengganu. Terkandas kali yang kedua. Terengganu Turtle. Mungkin terlalu geram dengan bola itu ataupun bola itu tak sampai betul-betul kepada Syahir. Kalau tengok daripada segi lambungan Kamal Ishak memang tak sampai tu dia tengok. Tadi mereka mengambil masa lebih kurang setengah jam untuk melakukan lontaran saja. Ya, Tak dapatkan perfection 5, di situ. 9. Bola baik dari Kamal Alfiza. Peluang untuk Kamal Alfiza. Bola tak keluar. Mantap. Seperti yang Haji beritahu saya tadi. Break. Kadang-kadang Kamal akan melakukan kesilapan mudah. Kalau dalam keadaan 20 sama tu Haji, Ya, rugi. amat merugikan. Main dia. Tidak dapat melakukan rejaman kencang ke dalam gelanggang dan memberikan satu mata. 9-6 ketika ini. Bertukar servis. 3 servis untuk Terengganu Turtles. Diasak ke arah Kamal Ishak. Dapat diselamatkan? Tidak, dari Azwan untuk satu mata Kamal Ishak. Penang Black Panthers. Jaman kedua yang dapat menghasilkan mata untuk Panthers. Ya. Sengit lah, sengit. Ya, sangat. Azwan dah dapat mengesan bola pukulan Kamal Ishak. Tapi 9, mungkin 7. tidak sampai untuk kaki yang untuk dicapai. Oh, melekat di kaki Zaim. Terengganu Turtle. Race yang kedua dapat dihasilkan di situ oleh Zulkifli Razak. Main dia. Ya. Saya kalau tengok daripada segi first ball yang diambil oleh Zaim, dia sepatutnya mengambil menggunakan peha, bukan menggunakan sila. Ya. Mungkin bila berbola bagi nak ambil sila Ya, kan ya, ambil ya. peha tu. Time out diminta oleh Helmi. Risau dah. Kerana walaupun tak jauh, hanya terpisah dengan 3 mata, cuma permainan Panthers nampak tak teratur. Agak kelang kabut sikit. Bola pertama tak sampai betul-betul kepada feeder. Tak dapat dilambungkan dengan cukup baik. Tapi masih lagi peringkat awal. Cuma Terengganu ketika ini cukup agak bernasib. Kalau saya dapat lihat bahawa mereka dapat menunjukkan persembahan yang teratur. Jangan lupa anda boleh ikuti sorotan STL setiap hari Isnin pukul 10 malam. Kita akan dapat ikuti peranan-peranan pada minggu ini. Minggu yang ke-8. Perlawanan-perlawanan yang ke-11 dan juga ke-10. Untuk Black Panthers, perlawanan yang ke-11. Untuk Turtles, perlawanan yang ke-12 untuk mereka.
cuba untuk melebarkan Pemain rekod sedia. bersih, rekod kemenangan mereka. Ya. 10, 7. Cantik. Peluang untuk Turtles. Bola yang ketiga. Oh, tak lepas pula. Pinang Black Panthers. Betul dah tindakan Kamal Alfiza tu Haji. Bukan Tapi sepak. mungkin bola tu terlalu slow yang membuat terkandas di jaring. Ya main. Dia dah betul nak melakukan Tapping. tipu helah, tapi bola itu pula yang Terkena net. Ya. tergantung di jaring. Itu yang tak nak tu. Dia punya bijak juga keputusan dia, tapi rezeki tak ada nak masuk. 8, 10. Sudah 2 kali kerugian dari libasan Kamal Alfiza. Kali ini cantik. Bola keluar. Memang jelas keluar je. Keluar di sebelah kanan. Mata. Pinang. Memang Black jelas Panthers. terkeluar. Satu tindakan, mungkin bola taruh dalam badan Kamal. Itu yang beliau membuat pukulan kalih. Oh, jelas keluar. Sikit saja. Kita lihat sekali lagi daripada gerakan ini. 9, Kita 10. bagi anda super slow-mo. Nak lihat masuk tak masuk. Oh, jelas keluar. Sikit saja. Fazli Roslan sedang membuat warming up ketika ini. Semakin rapat. Dibiarkan keluar Keluar. tanpa cabaran daripada regu Panthers. Sudah 2 kali servis keluar. Ya. Sembilan, 11. 9-11 tadi ketinggalan 1-7. Oh, bola pertama dari Kamal Alfiza yang perlu diperbaiki. Syahir Rosdi mencuba 2 kali Kamal Alfiza. Ya, dua mata dapat diperolehi servis main. menuju ke sasaran Kamal Alfiza, sasaran 2. Semakin rancak. Ya, Haji. 11, betul. 10. Kali ini satu drop yang dilakukan Kamal Isak. Oh, ke belakang tapi peluang. Kali ini, itu yang patut dilakukan. Yaitu merejam saja tanpa melakukan tap in ataupun melakukan drop. Tak perlu membuat banyak variasi. Main sedia. Hanya merejam. Tekong. Dua belas, 10. Masak ke arah Zaim. Diselamatkan di situ. Peluang ada lagi. Oh, Kamal Isak. Bola. Kesilapan berlaku di situ. Terus padam monitor ni. Mungkin terkejut juga untuk melihat tindakan dari Kamal Isak sebentar tadi yang Mengelirukan pindah sendiri. Betul. mengelirukan rakan-rakannya sendiri. Mungkin terlalu gairah untuk membuat pukulan. Satu keputusan yang tak diduga. Tak lepas pula dari Zaim. Terengganu Turtles. Kita lepak. Mungkin bola tu terlalu ke dalam.
untuk Zaim membuat libasan. Main sedia. Ya. Banyak kesilapan yang tidak diduga berlaku Ya, semakin menjarakkan diri. oleh pemain-pemain utama dalam regu ini. Syahir Rosdi mencari Kamal Alfiza sekali lagi. Pertarungan di udara dimenangi oleh Kamal Alfiza. Walaupun bola itu betul-betul di atas jaring. Ya, di atas jaring. Bola hantaran Main Azwan. sedia. Tapi kelebihan kepada Kamal Alfiza kerana bola datang daripada Terengganu Turtle. 10-15. Syahir Rosdi masih lagi mencari servis terbaiknya. Tak berhasil lagi. Mungkin lambungan Kamal Ishak. Ya, tidak sampai. Main sedia. Kali yang ketiga tersangkut di jaring dari Syahir Rosdi. 16. Kali ini baik. Ada. Ace yang kedua darinya. Black Panthers. Buka sepak. Pertukaran pemain tidak dilakukan oleh Panthers. Dengan kita melihat Azlan alias sedang bersiap sedia. Nak direhatkan ke ataupun nak tukar terus ni? Ini yang menjadi perhatian kita ketika ini. Pada pandangan saya mungkin Azlan akan diteruskan. Diteruskan. Teruskan. Mungkin keserasian Azlan dan Kamal lebih sikit pada Azlan. Ini pandangan saya lagi. 11. Satu drop dilakukan. Gaya satu mata disumbangkan di situ oleh Azlan. Black Panthers. Saya tak nampak dia melakukan banyak warming up tadi. Berbanding dengan Kamal Ishak. Main sedia. Mungkin beliau menyedari disenaraikan sebagai pemain simpanan. Pemain kebangsaan. 16-12. Oh, keluar lagi. Jauh keluar di sasaran 7. Black Panthers. Kali yang kedua servis itu keluar. Main sedia. Fazli Osman masih lagi membuat Fazli Roslan masih lagi membuat warming up. Beliau untuk geram juga nak main Uji. Oh, Lama pasti. tidak diturunkan selepas mengalami kecederaan. Saya risau takut kecederaan berulang. Ya betul, saya takut juga. Melihatkan kepada cara dia melakukan libasan dan juga landing. Zaim dapat melambungkan bola tinggi. Azlan diselamatkan di situ oleh Zulkifli Razak dan Kamal Alfiza. Terengganu Turtle. Walaupun Syahir Rosdi Membuat hadangan. Buka sepak. macam papan plywood yang naik atas itu untuk melakukan tampanan sebab dia tinggi dan besar. Mungkin cara dia blocking, mungkin kedudukan dia sengit. Nanti bola kena belakang badan. Kalau tegak saya rasa mungkin masuk balik. 13-17. Ini masih lagi di game yang pertama dengan kedudukan 13-17. Satu tipu helah Baru yang dapat. pertama kali menjadi. Baru pertama kali dapat tapping daripada Kamal Alfiza. Semakin yakin permainan Kamal Alfiza telah diberi tanggungjawab untuk menggantikan Fazli Roslan yang telah tercedera. Dan juga Hana Pedolah yang juga tercedera. Ya, betul.
Dua killer utama. Ya, 2 kilo utama tercedera, beliau dah diberi tanggungjawab, terpaksa beliau menjalankan. Dan setakat ini saya rasa tugas dah digalas oleh beliau telah baik. Syahir Rosdi mencari ace yang ketiga. Keluar sangat, jauh sangat. Mata. Terengganu Turtle. Terlalu cenderung untuk mencari sasaran satu. Tak sampai lambungan daripada Azlan. Main sedia. Tiga belas. 13-19. Masih dalam permainan Haji. Yup, masih. Belum lagi. Ahmad. Dilibas baik, tampanan yang pertama menjadi dari Azlan. Berbanding dengan Kamal yang mencuba beberapa kali. Kamal Ishak yang mencuba beberapa kali. Sepak. Papat. Timing yang betul. Main sedia. Hadangan yang telah dibuat oleh Azlan. Walaupun beliau rendah, tapi timing dia betul je. Walaupun bola itu dihantar keluar, iaitu untuk menyukarkan Azlan melakukan blocking. Tapi 13. yalah, 14. tampanan yang baik pertama kali dapat dihasilkan di situ oleh killer baru untuk Panthers. Kali ini sobek pula. Bijak untuk mencari sasaran yang tepat sekali. Sasaran satu. Ace yang ketiga Main dalam sedia. game yang pertama untuk game point. Mata akhir. 20. 14. Harapkan satu lambungan baik dari Kamal Alfiza. Dan kali ini terlalu kuat sebenarnya. Terlalu ke belakang. Terlalu ke tengok. belakang. Panthers. Lambungan yang dilakukan oleh Kamal Alfiza. Kita dapat lihat reaksi muka dan juga wajahnya. Dia pun sukar untuk melepaskan bola itu. Ya, mungkin terlalu Ya. nak menguatkan kaki ke belakang. Kita lihat. Mata akhir. 20. 15. Ada satu lagi peluang di sini. Baik. Oh, Mata. dua pemain mencuba. Azwan dan juga Zulkifli Razak untuk tackle bola itu. Cuba lambungkan semula bola itu. Bijak Zair menghala atau melarikan bola untuk mempendayakan Kamal Alfiza Ya. untuk melakukan hadangan. Tekanan sekarang ini ialah Syahir Rusdi supaya dia tidak melakukan kesilapan. Kerana pihak lawan menunggu saja. Ya. Satu kesilapan membawa kemenangan kepada Terengganu Turtle. Selamatkan di situ oleh Syahir Rusdi. Jaya Satu mata dimatikan dapat. oleh Azlan alias time out. Pasti akan diminta di sini oleh camp Terengganu. Ya betul, time out. Dibuat oleh Terengganu Turtle mungkin menyedari mata satu mata diperoleh daripada servis Syahir Rosdi. Kalau saya coach pun saya akan buat perkara yang sama. Kita Okay. nak hentikan momentum itu. Ya, momentum yang Syahir mungkin dapat dihentikan melalui time out yang dibuat oleh sesuatu pasukan lah. Bukan kita tengok mana-mana strategi jurulatih lah. Seronok tengok orang-orang lama datang memberikan sokongan kepada sukan sepak takraw. Hashtag ini milik kita. Fazli pun kalau nak turun dia kena Ya, turun masa pada tamat. game yang Sedia kedua. pemain. Sekarang ni tinggal 1 poin saja, habiskanlah. Dan saya percaya Kamal Alfiza Syafi'i mampu untuk melakukannya. Kepercayaan yang telah diberikan kepada Kamal Alfiza dapat ditunaskan 13. oleh Kamal. Mata akhir. Tahniah juga diberikan kepada Kamal Alfiza. 17-20.
Mudah. Azwan melambungkan bola. Dan itu dia masuk. Aman. Begitulah ditamatkan dengan cukup baik oleh Kamal Hafizah Syafiee untuk game pertama dimenangi oleh Terengganu Turtles 21-17. Tengok balik round pertama, Panthers menang game yang pertama ataupun Terengganu menang game yang pertama 21-15. Pada game pertama 21-15, game kedua set yang kedua pada game yang pertama Pulau Pinang menang 21-14 dan set yang ketiga Terengganu menang dengan 21-19. Ini adalah keputusan pada perlawanan pusingan yang pertama pada 11 November yang lepas. Baik, tiba kita imbas kembali apa yang berlaku apabila Helmi membariskan Kamal Ishak untuk memberi cabaran kepada Kamal Alfiza Syafiee. Pada awalnya cukup baik, tetapi hakikatnya Kamal Ishak Zain dapat tidak begitu untuk Razak di depan. Ada tampanan dapat dilakukan dan dimatikan oleh Tekong untuk melakukan beberapa percubaan dan Kamal tidak begitu konsisten hingga dia digantikan. Ini antara turning point-nya apabila bola-bola yang dapat dimatikan selain daripada percubaan dari Syahir Rosdi sendiri yang mahu melakukan blocking dalam game yang pertama. Baik, kalau dilihat kepada stat pada game yang pertama ini, seimbang sebenarnya. Cuma itu je lah, Killer yang memainkan peranan sebenarnya. Ya, seimbang. Ada 3 ace yang dapat dilakukan oleh Zulkifli Razak dan juga 2 ace saja yang dilakukan oleh Syahir Rosdi dalam game ini. Dalam pada itu Kamal Alfiza Syafiee sedang diberikan rawatan. Mungkin salah landing, salah lompat pada game yang pertama tadi. Terengganu juga menyenaraikan Irsyad Faiz Aziz, tekong tinggi lampai dalam regu mereka kali ini. Dia dengan ketinggian 196, Syahir Rosdi pun 190. Itu yang Melaka Titans pun tinggi lagi. 193. Bagus ni kalau kita mempunyai kumpulan tekong-tekong yang tinggi lampai ni, kerana akan memberikan advantage untuk servis-servis alaf baru yang diperkenalkan dalam sukan sepak takraw. Sekarang saya tak nampak pun ada lagi tekong-tekong dengan servis tradisi. Belum ada. Zaman milenium dia tak ada lagi saya tengok. Semua servis kuda. Satu revolusi yang telah dibuat oleh pemain-pemain di alam tahun 2000 ni. Baik, game yang kedua. Turtles akan melakukan 3 servis menerusi Zulkifli Razak. Mudah untuk Syahir Rosdi. Menggunakan kepala saja Azlan Alias. Nak kena tulis ni sebab menggunakan kepala kali yang pertama. Dapat menghasilkan mata pula je. Ya. Kosong, 0-1. Ke sebelah sasaran satu yang diasak sebentar tadi. Fazli akan dibawa masuk. Haji. Okey, itu dia. Masalah kecergasan di sini. Punjullah undang-undang permainan sepak takraw sekarang ni, pemain yang keluar boleh masuk balik. Itu kalau kecederaan yang timbul selepas beliau masuk akan mendatangkan sikit masalah kepada Singapura Turtles. Baik, ini dia. Ini regu utama untuk Turtles. Betul, ini adalah regu yang utama dengan Turtle selain daripada Hani Padola yang juga mengalami kecederaan. Yang injured semuanya Killer, striker. Yalah, risiko yang cukup tinggi. Yep. Yang paling tinggi dalam sukan sepak takraw adalah Killer. Mempunyai pukulan atau landing yang kadang-kadang sedikit kesilapan akan mendatangkan kecederaan yang berpanjangan. Di media sosial ramai yang meminati cara libasan yang dilakukan oleh Pali ini.
Fazli Roslan Kosong. Dua. yang berusia 26 tahun. Kandas dan juga batal Mata. servis yang dilakukan oleh Zulkifli Razak sebentar tadi. Mungkin lambungan Fazli atau Pali tak sampai tu je. Saya ingat itu yang membuatkan beliau macam mengejar bola tu. Apapun 3 mata tidak dapat dikutip langsung oleh regu Turtles. Dalam pada itu, ini pun salah satu taktik juga nih yang dilakukan ketika ini oleh Azwan Muhrim. Cabut kot tali dia. Taktik tu biasa je. Dalam sepak takraw ni macam-macam. Sebab tu kita telah memberikan kebenaran untuk melonggarkan dari segi baju, tuck in. Siapa nak main, lepas main itu selepas bermulanya perlawanan dibenarkan. 3-0. Syahir Rosdi untuk menanti lambungan dari Azlan Alias. Bola pertama baik dari Fazli. Itu dia yang dimahukan. Kerana Azlan pasti menghadapi kesukaran berdepan dengan killer tinggi ni. Dia rendah. Main sudah. Tapi blocking dia kalau kita lihat daripada slow-mo ni tinggi juga lintingan daripada Azlan ni lah. Haji. 3-1. Itu antara kelebihan dia juga. Mungkin kelebihan orang rendah ni ada juga. Kelebihan dia kadang-kadang dia melinting tinggi. Syahir Rosdi sekali lagi mencari Fazli. Kali ini ditukar arah. Libasan sila yang dilakukan di situ oleh Fazli tak menjadi. Kemudiannya ada satu tampanan yang baik dapat dilakukan di situ. Timing betul yang dibuat oleh Azlan. Tapi sepatutnya pada pandangan saya lagi, Fazli membuat pelibasan gulung. Bukan dia membuat breaststroke dalam keadaan yang keputusan yang terakhir bila dibuat. Dia boleh terus gulung saja bola itu. Tak payah Kerana dari Azwan tadi memang bola tu cantik. Bola dah di backstroke, bola tu dah rendah. Itu membuatkan Azlan boleh buat hadangan. Bola pertama yang baik. Dan sekali lagi, kali ini backstroke yang kali kedua. Baru dah dapat memberikan mata kepada Fazli. Saya suka tengok cara bola yang pertama itu dilambungkan. Ke cara dia. Ya. Cara Sobeh untuk mengambil first ball. Kemudiannya libasan yang baik. Setakat ini 99% lah perjaman yang dilakukan oleh Fazli. Baru 3 kali dia buat. 2-4. Zaim selamatkan bola. Masih dalam permainan. Masih dalam permainan. Azwan teragak-agak sedikit. Azwan kerugian silapan di situ. Azwan. Dia teragak-agak. Pinang Black Panthers. Mungkin dia melihat bola terlalu tinggi. Dia ingat nak bawa sekali je, saya ingat je. Bola tak sampai, itu yang beliau mengejar bola yang kedua tu. Saya jangkakan bahawa idea daripada Azwan adalah boleh buat sekali. Satu sentuhan saja. Terus untuk Fazli untuk membawa pukulan. Kerugian mata di situ untuk Turtles. Walaupun kelam kabut regu Panthers sebentar tadi. 2-5 kedudukan. Cantik. Cantik. Ace yang baik. 64 km sejam daripada Sobeh. Sasaran 2. Sasaran 2. Yang betul-betul ditujukan antara Tekong dengan Killer. Sasaran 3. 3 Ya. Sasaran 2 adalah Azlan. Okey. Saya nampak tu sasaran dia. 5. Itu adalah sasaran yang banyak menghasilkan mata. Kali ini dia asak ke arah Zaim pula. Atau lagi servis yang baik.
Sudah tembak. Ya. Tanah juga diusapkan kepada Zulkifli Abdul Razak Sobeh yang akan dipanggil untuk menyertai skuad kebangsaan. Sekaligus juga terus memberikan banyak pilihan kepada tim kita. Ya betul, saingan kepada tekong-tekong yang sedia ada. Tampanan keluar. Mata. Terengganu Turtle. Tampanan keluar yang dilakukan di situ oleh Azlan. Main sedia. Kita lihat walaupun libasan itu berlaku di tengah-tengah, tapi impak daripada rejaman yang dilakukan oleh Pali tadi menyebabkan Bola terkeluar. itu terkeluar. Terlalu kuat saya ingat. Kita ada 2 game malam ni. Jangan ke mana-mana. Itu dia. Untuk menyukarkan Zaim ataupun Azlan dan juga Regu Pulau Pinang. Kerana bola daripada Azwan itu, kalau Fazli lambat sedikit, saya rasa Fazli pun menghadapi kesukaran. Main sedia. Fazli ini mendapat kecederaan bola dalam keadaan sedemikian je. Ya, betul. Saya tengok dalam mungkin beliau Saya- membuat 2 keputusan. Nak buat gulung atau nak pada Ya. stroke. 5. Itu yang membuat landing beliau agak terentak di bahagian pinggang. Kali pertama saya nampak ada kecederaan yang lebih kurang sama masa kat Incheon. Ya betul. Di Incheon ni. Oh, Cantik. baik. Drop space daripada Sahir Rosdi. Sudah tembak. Mula mendapat pendidikan di sekolah menengah kebangsaan Mutiara Impian di Penang. Ya main. Anak jati Pulau Pinang. Servis yang cukup baik seperti itu. Terengganu. Kerana Ya, variasi servis dan juga pukulan yang dilakukan oleh seorang tekong. Bukan sekadar mengharapkan kepada libasan daripada gila saja sekarang. Sama. Ketiga-tiga pemain perlu mempunyai kerjasama dalam pembentukan regu. Baik, mengasak kaki kiri Syahir Rosdi. Mata dapat dihasilkan di situ oleh Azlan. Walaupun agak lambat sebenarnya reaksi dari Syahir Rosdi untuk bola yang pertama. Main sedia. Semakin rancak Haji dan semakin ramai penonton menghadiri atau datang untuk menyaksikan perlawanan pada malam ini. Rasanya ini paling ramai ke? Ya, saya rasa sebelum Dalam ni minggu, boleh ramai. Sebelumnya tadi masa Penang lawan dengan Terengganu juga pada minggu First yang round. sebelum itu ramai juga. Minggu lepas pun ramai je. Semakin mendapat perhatian peminat. Dari Zaim melambungkan bola. Azlan. Baik. Blessing yang bijak. Satu blessing yang bijak dilakukan oleh Azlan alias terpaku. Azlan, Fazli dan juga Sobeh. Kerana Azlan mencari Main di sedia. sebelah kanan gelanggang lawan. Dengan ketiadaan siapa-siapa pun membuat blocking di situ. Enam. 8. Kandas dan juga batal di situ. Sudah tembak. Sudah 3 kali terkandas servis yang dilakukan oleh Zulkifli Abdul Razak. 1 dibatalkan, Main sedia. 2 keluar. Sembilan. 6. Di mana sasaran Syahir Rosdi sekarang ini? Untuk Zulkifli Razak dapat dilambungkan dengan cukup baik. Dapat dihadang oleh Azlan. Peluang kali ini dari Pali pula. Kali yang kedua. Geram. Pali untuk melakukan libasan. Setelah libasan yang pertama dapat dihadang oleh Azlan. Haji. Bermana libasan gulung lebih Main efektif sedia. berbanding dengan backstroke yang dilakukan oleh Fazli Roslan ini. 9. 7.
Sekali lagi, oh tak dapat diselamatkan oleh Fazli. Walaupun servis Sahih mencari Sobeh untuk kali yang keduanya. Bola itu dapat Main sedia. dinaikkan tapi tak cukup tinggi. Sepuluh. 10-7 kedudukan. Servis terakhir kepada Sahih. Oh, Hai, cantik. 64 km sejam. Servis yang dilakukan oleh Sahih. Puas. Dua mata berturut-turut dapat dikutip daripada servisnya. Kali ini dia mencari Azwan. Sasaran 7. Main sedia. Itu dikonsider sebagai ace yang ketiga dapat dihasilkan oleh Syahir Rosdi. Mungkin Azwan dia tak berapa ready sangat. Tak menyangka bahawa sasaran 7 yang dicari oleh Syahir Rosdi. Top form ketika ini untuk ke-6 pemain. Termasuk juga Kamal Alfiza tadi. Dan juga Kamal Isak. Batal. Mata. Jadi kesan Batal lagi. Sobeh perlu berhati-hati supaya tidak melakukan kesilapan yang berjaya dikesan oleh pengadil. Ya, bila melompat saja. Main sedia. Ada dua servis juga yang dibatalkan tadi, tapi kebetulan pula Tak dia sepas. terkandas di jaring, jadi itu tak dianggap sebagai batal. Ya. Tadi yang dilakukan oleh Zulkifli Razak adalah fault yang kedua dalam servisnya. 12. Randas. Mata. Penang Jaguars. Kali yang ketiga terkandas untuk regu dan juga set yang kedua ini. Satu kerugian. Servis terakhir. Memang kerugian je. Kalau bola tak lepas, macam mana kita dapat poin? Dan kali ini Penang Panthers 13. cukup bersemangat untuk merampas set yang kedua ini. 6 mata di depan. Masih dalam permainan. Oh, kerugian lagi. Kerugian. Dan peluang untuk Azlan dimatikan di situ oleh Azlan. Satu kerugian kepada Terengganu Turtle. Sepatutnya Fazli tidak melakukan kesilapan. Mungkin menyinari pemain dah kelang kabut di buat pelimpahan Penang. Oh, kalau dia bagi balik pada Azwan pun okey dah tadi. Betul, tapi mungkin dia ingat si Zaim berada di luar kawasan. Betul dah tindakan dia tanduk di situ. Tapi Zain cepat mengesan. Ya. Azlan dapat menyelamatkan bola dari Zaim yang memang bola bunuh. Bola membunuh kawan. Tapi dapat diselamatkan. 14-7. Tampan keluar lagi. Terengganu Turtle. Marah Zaim kepada Azlan supaya Oh, beliau ya. jangan blocking kot dia cakap. Buka. Dia boleh tangkap. Buka game ini. Kerana saya nampak bukanlah satu rejaman yang kencang dari Fazli. Zaim yakin untuk dapat mengambil bola tu. Tapi dihadang oleh Azlan. Bola tu pula out. Dan kedudukannya adalah 14-8. Banyak kerugian mata, terutamanya regu Terengganu Turtles. Cantik. Ace yang baik dapat dihasilkan di situ. Yang keempat secara keseluruhannya dari Syahir Rosdi. Sasaran 5. Time out Time out. daripada Terengganu Turtle. Terengganu Turtle. Mungkin menyedari Syahir berada dalam top form yang terbaik.
Kita teruskan dengan 6 mata yang dicari oleh Panthers dalam game yang kedua ini. Sementara 7 mata untuk Turtles merapatkan kedudukan. Terkandas pula. Terganggu sedikit rentak mereka. Ya, betul. Terganggu sikit rentak. Pulau Pinang setelah Terengganu tetap membuat time out. 3 servis kembali kepada Turtles pula. Kelebihan kepada Penang untuk menghasilkan 3 mata jika dapat menghasilkan ketiga-tiga mata. 9-15. Mudah dari Azlan dan Azlan pantas untuk mengejar bola itu. Keserasian Azlan dan Zaim ni, Ji. Saya dapat lihat semasa di Sukan C di 2015 di Singapura, di mana beliau telah memain satu regu, orang panggil regu repen. Regu pendek, repen tu pendek. Di mana tekong beliau adalah Nazmi, tekong ITM. Janganlah panggil regu pendek. Dah digelar macam tu ni. Panggil regu kurang tinggi. Kurang tinggi marah dia. Tapi keserasian beliau memang diakui lah. Kali ini dari Zulkifli Razak berhasil untuk memperdayakan Zaim dan juga Syahir Rosdi. Secara keseluruhan Zulkifli Razak mengumpul 6 ace. Kali ini dia lebih berhati-hati supaya tidak kata orang tu meloncat. Kali ini terkandas pula. Bola tu terlalu ke belakang lontaran yang dilakukan oleh Fazli tadi. Syahir perlu membantu pasukan Penang Black Panther jika ingin mengheret perlawanan ke rubber game. Bola pertama mudah dapat dilambungkan oleh Fazli dan cantik. Saya lihat dalam game ini, sepanjang game lah, Zaim dan juga Azwan kedua-duanya tak dapat tackle bola rejaman daripada killer pihak lawan. Cukup tinggi lambungan dan juga lentingan yang dilakukan oleh Fazli tadi. Kedua-dua killer. 17-11. Oh, cantik. Bola yang pertama. Dapat kali ini. Azlan berjaya. Satu provokasi yang dibuat oleh Zulkifli dan juga Syahir. Setelah bola first ball servis yang dibawa oleh saya dapat diambil dengan selambanya oleh Sobe, tetapi Azlan memberi bantuan kepada saya untuk mendapatkan mata kepada Pulau Pinang. Ini yang kita mahukan, Ji. Pertarungan yang cukup sengit ketika ini. 7 mata di hadapan Penang Black Panther, 18-11 untuk membawa Penang berhasil pada set yang ketiga. Kali yang kedua berhasil pada blocking yang dilakukan oleh Azlan, tetapi untuk Syahir Rosdi pula, ini kali yang keempat servisnya keluar gelanggang. Tapi masih dalam permainan, apa-apa pun boleh jadi. Macam-macam boleh berlaku di dalam sukan sepak takraw. Terma-terma baru yang kami ciptalah untuk kemudahan dan juga kefahaman peminat-peminat sepak takraw, supaya mereka lebih mendekati sukan tradisi ini. Cantik terkena kepada jaring. Zaim melambungkan bola, dapat diselamatkan di situ oleh Zulkifli Razak dan Fazli. Keluar pula. 2 kali beliau melakukan kesilapan. Sayang.
Kenapa dia pilih untuk melakukan tindakan itu? Mungkin ingin membuat suspensi. Main sedia. Di saat-saat genting, kita lihat Syahir Rosdi pun melompat tinggi dan kemudiannya satu tap yang dilakukan oleh Ya. Fazli tadi terkeluar gelanggang. Advantage untuk Panthers. 12, 19. Sayang. Batal. Batal lagi. Dia kesan batal oleh pemantau pengadil. Walaupun ace servis yang dapat dihasilkan oleh Zulkifli Razak. Oh, sayangnya. Ya. Set point untuk pasukan Pulau Pinang mengulangi apa yang berlaku pada pusingan yang pertama. 12, mata akhir. 20. Mudah untuk Syahir Rosdi. Bola terlepas sedikit. Mata. Point untuk Turtles. Masih dapat menyelamatkan keadaan kerana lambungan Zaim tadi melewati gelanggang. Dah tembak. Sayang. Zaim telah melakukan kesilapan. Wih, nampak macam gunakan tangan. Betul. Nampak. Tapi Pali timingnya untuk melakukan lompatan itu tepat. 20, Macam dia kuat pakai tangan. 19. Itulah pun pengadil lebih arif untuk dapat melihat dengan lebih jelas. Itu kena tanya pembantu pengadil Kamil Ya. Faizul. Depan dia tu. Dibiarkan keluar oleh Zulkifli Razak dengan yakinnya. Main sedia. Dua puluh, 14. Oh, dia menggunakan kepala untuk bola yang pertama. Terus mata akhir berjaya dikutip di situ oleh Syahir Rosdi. Satu pertandingan yang menarik yang menghasilkan persembahan kepada ke-6 pemain Haji untuk bertarung pada set yang ketiga ini. 26 minit diperlukan oleh Syahir Rosdi dan juga rakan-rakannya untuk memenangi game yang kedua ini, iaitu kurang seminit daripada game yang pertama tadi. Sekarang ini saya lihat peranan yang dimainkan oleh Tekong lebih besar. Bermakna servis-servis yang dilakukan oleh Syahir Rosdi memainkan peranan untuk mendapatkan mata. Sementara ialah Zulkifli Razak dia kena perlu lebih berhati-hati pada servisnya. Servisnya baik, tajam, menjunam, laju, semuanya ada. Komplit. Tapi sayang, bab kaki kiri itu yang mengecewakan lah. Sementara kemasukan Azlan Alias jelas mengubah sedikit corak permainan dan juga serangan yang dikuasai oleh Panthers setakat ini. Okey, ini statistik untuk kita saksikan di mana lebih efektif sudah pasti ialah dari Syahir Rosdi yang sedang dibantu oleh Kamal Isak ketika ini. Azlan, maaf saya teringat Kamal. Dua Kamal dah keluar dan kemudiannya Zaim juga perlu memberikan peranan dengan cuba untuk selamatkan bola rejaman-rejaman yang dilakukan oleh Fazli Roslan.
Masa tamat, sedia pemain. Ini baru game yang pertama. InsyaAllah selepas ini kita ada satu lagi game yang akan menemukan KL Thunder dengan ATM Guardians. Game yang sedap juga tu, Haji. Oh, itu pasti juga. Itu memang game yang dinanti-nanti. El Clasico number 2, iaitu di antara tempat ketiga dengan tempat yang keempat. Ya, jangan sebut macam tu, Haji. Marah dia. Dia pun nak Johan juga. Oh, ya ke? Okey. Kosong. Kosong. Berdasarkan kepada ranking semasa. Ranking semasa tempat ketiga keempat lah. Bola terlepas. Zaim bahaya tu. Kalau terkena badan akan rugi. Rugi. Jangan terlalu yakin. Ya. 1-0. Mudah untuk Azwan. Dilambungkan baik. Tampanan keluar. 71 km sejam pukulan daripada Fazli. Mungkin dia melepaskan geram. Dah Telah tinggi dia dilambungkan. Azlan pun lompat sama tinggi juga. Ya, walaupun dia pendek, tak cukup tinggi. Tapi mampu. Timing ni betul lah. Timing tu yang penting. Timing itu betul. Satu sama. Break ini adalah merupakan satu pertarungan yang cukup penting. Segala servis cukup berharga. Sebarang kesilapan akan membawa padah dan membawa mata kepada pihak lawan. Dalam keadaan macam ni, Tekong amat perlu dia memainkan peranan yang penting. Main saja. Ya. Hanya terpisah satu mata saja. Pertarungan untuk 3 servis yang pertama ini pada game penentuan. Biasa kaki kiri. Bijak Azlan membuat placing. Dan mengejar bola itu dan kemudiannya melibas mengatasi hadangan yang cuba dilakukan oleh Fazli Roslan. Dua, sama. Zaim mudah. Cantik menjunam. Gagal diselamatkan oleh Azwan. Semakin yakin 5 mata yang terhasil ketika ini adalah sumbangan daripada killer masing-masing. dengan bantuan Pida. Saya suka cara Azlan menunjukkan keyakinannya setiap kali libasannya berhasil berjaya. Dia sentiasa yakin dengan setiap pukulan yang dilakukannya. Satu lagi peluang. Peluang yang terakhir untuk Zulkifli Razak. Terlepas sedikit. Oh. Bijak Azlan. Walaupun nampak bola tu jauh. Tapi beliau bijak untuk memperdayakan Pida. Dengan kaki kiri dia melambungkan bola itu tinggi dan Azlan lepaskan rejaman yang cukup baik. Kini bertukar servis pula untuk Panthers. Mendalui dengan kelebihan 2 mata saja. Walaupun berjaya dapat disentuh oleh Zaim. Tapi bola meliar keluar ke gelanggang. Zaim dah menanti di tempat yang betul. Cuma dia tak dapat lambungkan bola itu semula.
Ada sedikit kekecohan reaksi daripada penyokong-penyokong Terengganu. Keluar daripada Fazli. Saya rasa kalau bola 3 tadi, dia guna kepala pun okey. Ya. Mungkin dah tergamam. Yap, kita lihat. Sedap tu kepala. Hayunkan betul-betul. Daripada dia cuba melibas kerana kedudukan badannya. Gila zaman sekarang kan, zaman dulu lain. Kalau zaman dulu, kalau kepala memang laju. Zaman sekarang banyak menggunakan kaki. Mungkin dalam keadaan bola yang berlainan lah. 5-3. Cantik. Tepat hadangan yang dilakukan oleh Azlan. Timing dia betul je. Saya cakap tadi, timing Azlan betul untuk melakukan hadangan. Mungkin beliau mengambil step 1, 2, 3. Dia dah tunggu betul-betul di tengah tu. Tinggi lentingan daripada Fazli. Tapi Azlan dapat melakukan hadangan yang tepat. Cukup berhasil dengan 3 kali blocking yang dilakukannya untuk menggagalkan, mengecewakan Fazli Roslan. Tak berhasil. Kali ini Azlan pula yang berjaya. Bijak membuat flashing je. Bila kena cepat berfikir, bertindak untuk melakukan pukulan apa. Nak buat tapping, nak buat rejaman, nak buat placing. Kadang-kadang kalau 3 dalam 1, nak kalau dalam fikiran memang itu akan jadi. Bola keluar, bola melambung tinggi. Satu tujuan lah. Satu saja sasaran dari Azlan sebentar tadi. Bola pertama baik dari Regu Pulau Pinang. Keluar. Bola keluar. Pinjaman daripada Azlan. Kali yang kedua, spike out. Kali yang ketiga, spike out secara keseluruhan. Untuk Regu Pulau Pinang Panthers, Penang Panthers. Tetapi kali yang kedua dari Azlan. Berikan satu mata yang berharga. Batal lagi. Walaupun satu mata dapat dihasilkan daripada servis yang dilakukan oleh Zulkifli Razak, tetapi ini kali yang pertama dia dibatalkan secara keseluruhan. Kali yang keempat, servisnya tak dikira. Dia melompat lagi. Kalau kita tengok daripada segi replay, bila melompat sebelum bola sampai, itu berjaya dikesan oleh pembantu pengadil. Cantik kali ini rejamannya. Macam biasa, bola memang dia dapat lakukan rejaman yang baik. Tapi ada kalanya kredit harus diberikan kepada Azlan kerana dapat melakukan tampanan. 3 hadangan pada set. 2 hadangan ni pada set yang ketiga ini oleh Azlan. Baik, balikan daripada Azwan. Tak lepas. Sayang. Azwan dah begitu keras dah tu. Dah dibalik bola tu. Tapi mungkin bola jauh. Bola jauh. Fazli patut buat clearance saja. Ya betul, membuat flashing je untuk melepaskan bola. Semakin yakin kalau kita lihat kepada ketiga-tiga pemain Pulau Pinang. Semakin bersemangat untuk menumbangkan Terengganu pertama kali dan Terengganu Rekod tu boleh. Records are meant to be broken.
Ya, betul. Orang lakin cakap macam tu. Jadi kita kena tengoklah malam ni apa yang bakal berlaku. Kali ini Syahir Rosli pula dibatalkan. Kali yang pertama untuk tekong utama negara ini. Dia pun tak percaya. Dia pun tak percaya. Mungkin saya terlihat. Mungkin. Oh ya. Dia melompat dan memijak garisan. Jelas. Dan betul. Jarang saya tengok kalau kita tengok Zahid Syahir ni. Ya, betul. Walaupun cuba dibantah di situ oleh Syahir Rosdi. Tapi kalau dia tengok balik slow-mo, Mungkin dia dia boleh sedar lah. dia sedarlah. Mungkin dia tak nampak slow-mo. Ya, Tekong. Memberikan satu mata percuma kepada Turtles. Zaim bola yang kedua. Azlan mematikannya. Dibias keluar oleh tampanan Fazli. Kita lihat bola itu nampak macam mendatar zaman yang dilakukan oleh Azlan alias. Semakin mendatarlah apabila terkena kepada kaki Fazli. Mungkin beliau ingin mencari bahagian badan Fazli supaya bola itu membias keluar atau jauh daripada jangkauan Fida untuk mengangkat bola yang kedua. 6-10 kedudukannya ketika ini. Kali ini baik. Satu ace dapat dihasilkan dan Zulkifli Razak lega kerana servis itu dikira. Ace yang ke-7 dari Sobek. Diselamatkan? Tidak. Placing yang baik dibuat oleh Azlan. Mengelirukan Ya. untuk berada di hadapan pada pertengahan set yang ketiga ini. Kita lihat satu placing yang dilakukan. Cuba diselamatkan dengan apa? Badik. Badik ya. Badik Tapi tak dapat diselamatkan pula oleh Fazli. Dalam pada itu saya rasa Zaim tak sepatutnya buat sikit provokasi dengan penonton. Dia kena konsentrate pada game je. Betul. Saya tengok beliau melayan penonton yang ada di dalam. Wah, apa nak stadium. dilayan Tak payah layan. Patutnya itu kematangan pemain lah. Yap. Kena konsentrate pada game saja. Ya, betul. Kerana game ini cukup sengit ketika ini. Mungkin kepuasan bagi beliau lah saya ingat. Ya. Oh, dilambung semula. Sayang Syahir Rosdi. Peluang Azlan. Dapat diselamatkan. Fazli. Diselamatkan oleh Azlan. Masih pula. dalam permainan. Keluar. Sayang. Banyak sangat. Rally yang baik. Rally yang menarik. Diselamatkan sana sini. Dan kemudiannya kita lihat Azlan terlalu keluar placingnya. Mungkin terlalu takut dengan larangan dilakukan oleh pemain Terengganu. Lapan 11-8. Servis di tangan Panthers ketika ini. Menjunam bola itu. Mungkin terlalu selamba atau bersahaja passball yang ingin diambil oleh Zulkifli Razak. Bab tu Sobek kena perbaiki sikit. Betul. Lain saya rasa dah komplit dah Ya. tu. Dia kena kejar bola itu untuk dilambungkan kepada feeder.
Cantik. Bola yang pertama juga begitu dengan servis. Zaim menggulurkan kaki. Fazli mengalami kecederaan. Macam mana? Terkena. Boleh ke tak boleh? Kita lihat. Kat mana tu? Mungkin terkena pembantu pengadil. Alamak. Pengadil rasmi. Bukan terlalu gairah. Pengadil rasmi pun tak nak bergerak. Mungkin tak nak bergerak. Sepatutnya bola macam itu safety first kepada pengadil rasmi. Memang itu dia. Cukup bahaya kerana kedudukan pengadil rasmi yang pasti juga akan mengalami kecederaan. Macam mana nak elak? Ha. Ini memang peraturan ke? Kena pengadil rasmi kena duduk kat situ. Tak juga lah mungkin dalam keadaan situasi dewan lah. Kalau dia besar tu mungkin boleh duduk belakang. Tapi dalam keadaan board yang besar tu mungkin membatalkan untuk pengadil. Kalau duduk belakang tak nampak pula ni untuk berkomunikasi dengan pengadil yang berada di atas. Mungkin terlalu keluar. Mungkin biar kita rapatkan sikit lah dengan. Tadi sepatutnya bola tu dah sampai atas kepala dia. Pengadil rasmi kita, saudara Zulkarnain Osman kena lari. Lari sikit, Selamatkan elakkan diri. sikit lah. Takut membahayakan dia juga. Apapun kita harapkan bahawa Fazli boleh meneruskan permainan ini. Boleh, saya yakin boleh. Mata begitu rapat ketika ini. 9-12. 3 mata terpisah. 9-12. Lepas dapat ditampan. Zaim menggunakan kepala. Cantik dari Azlan. Baik daripada Azlan. Tapi jangan kerap melakukan tindakan sedemikian je. Takut berjaya dihidup oleh pemain pihak lawan. Sudah berjaya dijangkau oleh Sobe. Tapi Lan bijak. Dia kerap kali melakukan placing. ya. Tadi sekali di placing sampai out. Terlalu nak membuat placing. Zaim biasa. Masih dalam permainan. Ya. Peluang kepada Turtles. Fazli. Diselamatkan oleh Zaim. Terlepas pula. Kali yang ketiga. Kali ini terus menjunam. Bagapuro. Stadium luar biasa pada malam ini. Pemain sedia. Dia orang nak tahu ramai tak ramai penyokong pada malam ini. Anda boleh nanti tengok shot para penyokong yang berada di dalam stadium. Malam ini begitu ramai sekali untuk STL. Perlawanan yang pertama. Hari yang pertama selalunya bermula pada hari Jumaat. 10-13. Pertarungan ibarat macam final. Batal lagi. Batal lagi. Dan Zulkifli Razak Sobe menyedari dia sendiri melakukan kesilapan batal untuk melakukan servis. Kali yang kelima. Dia melompat. Lepas tu terus Kali yang kelima. Servis kali ini Syahir Rusdi. Helmi mengharapkan keajaiban daripada tekong kebangsaan ini. Servisnya baik. Azwan melambungkan tinggi. Pali. Kali ini terkena kepada badan Azlan. semakin sengit. Lawan yang pertama pada malam ini, Haji. Dan semakin gamat stadium. Dia apa juga keputusan tak menjejaskan kedudukan Terengganu Turtles, tapi
tercalalah maruah mereka kalau tak menang. Betul, memang kedudukan Terengganu memang tak akan tergugat. Walaupun Penang Black Panther menang pada malam ini. Tapi mungkin maruah. Cantik servis itu dan juga bola yang pertama. Fazli bola jauh. Diselamatkan oleh Azlan. Sayang. Dia patut bagi pada Zaim. Percaya Betul, pada Zaim. Zaim pun boleh membuat rejaman. Mungkin dalam keadaan yang terlalu struggle untuk melakukan pukulan. Kita lihat Zaim dah Bersedia bagilah dah. kat aku. Mungkin kadang bagilah kat aku juga. Kerana dia boleh melakukan libasan gulung di depan gelanggang tadi. Tapi itu adalah kesilapan yang kedua dilakukan oleh Azlan. Azlan, betul. Selipan yang kedua. Berapa dah ni? 14-12. Servis yang terakhir. Diselamatkan oleh Zulkifli Razak. Dilibas baik, diselamatkan di situ. Azlan diselamatkan pula. Fazli masuk. Tak payah kuat-kuat. Tapping pun cukup. Sudah mati dah. Dah cukup menghasilkan mata. Dalam keadaan kelang kabut. Kesungguhan ditunjukkan oleh Regu Panthers. Apabila ketiga-tiganya bergabung menyelamatkan bola. Tapi yang ini, dia ataupun mereka terkeliru. Fazli hanya melepaskan bola tu je. Betul. Mungkin kredit boleh kita berikan kepada Azwan yang berjaya menangkap bola pukulan daripada Azlan. Pada kedudukan Penang berada. 13-14 sekarang ini. Semakin rancak. Nama Sobe disebut. Siapa Sobe? Zulkifli Razak. Tekong untuk Terengganu Turtles. Yang dah melakukan 5 kesilapan. 5 foul. Dapat dihalang tadi. Tapi 1 poin ditambah di situ. Menerusi rejaman dan juga dibias keluar oleh Fazli. Jika Penang ingin mendapatkan keyakinan, perlu mendapat 3 mata ni, Ji. Hasil servis daripada Zulkifli Razak ni. Kalau ingin menjarakkan diri. Sobe sudah pasti akan berhati-hati untuk melakukan servis. 15. Ditujukan ke arah Zaim. Oh, bola jauh. Peluang kepada Turtles. Dimatikan. Dapat dihadang oleh Syahir. Terkena bahagian belakang. Kali yang pertama mencuba. Terus dapat menghadang bola pukulan daripada Bali. Dia belakang badan. Dia lompat sikit Sikit je. je, dah tinggi je. Ya, Terengganu. Lompat sikit dah kena dah. Mungkin silap. Fazli membuat kalihan pada saat akhir. Sepatutnya beliau terus Rejam terus terus dia. je. Aduh, sakit. Sakit. Kita pula nak ajar dia ni kami. Tapi tahniah diucapkan kepada kena 6 poin telah memberikan persembahan yang terbaik pada malam ini. Time out diminta oleh Regu Terengganu sebenarnya. Kita main seronok. Dapat dia dengan tukar minum semuanya. Kalau apa orang ni kan menopang kita bisa lawan lagi kuat je ni. Jangan tu. Ha? Aku tu. Dia pergi. Tolong apa? Saya nak pacok ni. Tolong masuk dalam tu. Jangan. Jangan 3-4 mesti banyak. Dia pun. Kalau dia tak ada mana orang. Oh, memang pikat kaki. Kalau dia macam jaga ni more je. Tak tahu mana macam mana, aku tak tahu. Banyak dia hujung ni kena confident. Main sedia. Selamat. Baik,
Baik, kembali kita ke tengah gelanggang ketika ini. Debaran dirasakan ketika ini. Ya, semua yang berada di dalam Dewan MPSJ di Serdang Jaya untuk Ekspres Perdana STL. Ini pertarungan top of the table. Rekod bersih cemerlang Turtles dalam bahaya. Sekali lagi Azlan bertindak bijak. Memainkan peranan yang cukup besar untuk tidak membuang bola dan juga membuang mata apabila dihidangkan dengan umpanan seperti ini. Jarang, hanya 2 kesilapan beliau membuat pukulan keluar daripada gelanggang. Bijak Azlan tidak mempersia-siakan hantaran yang dibuat oleh Zaim atau lebih tinggi lagi sebagai jemput oleh kalangan pemain-pemain dan rakan-rakan beliau. Alamak, Jepun nama dia. Saya nampak dia macam iras-iras Mubin Mokhtar. Lambungan untuk Fazli. Dapat ditampan. Azwan kembali kepada Pali. Dapat lagi diadang tapi bola terkeluar. Geram. Fazli membuat libasan. Yang paling senyap di dalam gelanggang saya tengok sini adalah Azwan. Tapi umpanannya cukup baik. Cuma apabila di tengah tu seolah-olah memberikan lebih banyak advantage kepada Azlan sebenarnya. Ya. Azwan memang mempunyai sikap atau memang dia memang merupakan pemain kuasa. Memang dia main slow cool. Batal lagi. Saya kena ucapkan tahniah kepada saudara Kamil Faizul. Memang sahih. Syahir Rosdi telah melakukan kesilapan di situ. Satu lagi servis daripada Syahir pada kedudukan atau pada hujung-hujung set penentuan ini. 15-17. Sebarang kesilapan akan membawa padah. Terkandas akhirnya. Malangnya ini adalah kandasan yang pertama di game yang ketiga untuk Syahir Rosdi. Secara keseluruhan 5 kali sudah terkandas. Dia terganggu, cukup terganggu apabila servisnya tadi dipersalahkan. 16-17. Batal juga. Wow, selain daripada pemain, saudara Kamil Faizul juga menjadi tumpuan kita hari ini. Ya, menangkap servis-servis yang batal. Time out Terengganu. Time out yang diminta oleh Terengganu. Kita lihat di sini pemain-pemain ataupun Syahir Rosdi terutamanya yang sedang berbincang dengan pegawai-pegawai perlawanan mengenai status servis yang beliau lakukan dalam permainan ini. Apabila sering saja dipersalahkan. Beliau menyedari dia ingin memohon untuk membuang air. Okey. Hati hajat sebentar untuk Syahir Rosdi kerana mereka dah bertarung agak lama dalam perlawanan ini. Sejam lebih lagi. Bertarung selama
70 minit. 75 minit je sudah. Lebih kurang lah, 73. Okey, sementara kita nantikan Syahir Rosdi untuk toilet break. Jangan lupa sorotan STL setiap hari Isnin pukul 10 malam. Anda boleh imbas kembalilah apa yang berlaku dalam pelanan-pelanan minggu yang ke-8 dalam Express Perdana STL ini. Okay, ini dia saudara Kamil Faizul. Saya nak ucapkan tahniah kepada beliau kerana begitu tajam penglihatannya untuk melihat kepada servis-servis yang dilakukan oleh tekong-tekong yang beraksi hari ini. Sober dah kena tangkap 6 kali. Kemudiannya untuk Syahir Rosdi dah 2 kali dalam perlawanan ini. Carta yang disediakan oleh Helmi. Macam-macam. Bagus Helmi ni. Komplit. Lengkap kerjanya. Rolling sedia. Tujuh 74 minit dah berlangsung. Ya, begitu lama pada hari ini. Kita tak habis lagi ni. Belum ni, lepas ni rumput ATM pula. 18. Bukan, maksudnya game ni tak habis lagi ni. Tak habis lagi. Servis dari Zulkifli. Zaim untuk Azlan. Mata ke-19. Mata ke-19. 2 mata lagi untuk memadamkan rekod tanpa kalah. Terengganu Turtles, tetapi apa-apa boleh jadi pada hujung set yang ketiga ini. Ya, bola. Rekod mungkin akan terjejas, tetapi kedudukan Terengganu Turtles mereka masih lagi di atas. Penang Black Panthers yang tewas 2 kali sebelum ini. Yang paling mengejutkan apabila mereka tewas kepada ATM Guardians. Tapi kita tak boleh pertikaikan keupayaan ATM Guardians. Azlan. Mata akhir. Mata akhir kepada Pulau Pinang. Bukan sepak. Untuk mencalarkan sikit kemenangan berterusan daripada tangan Turtle. Bola. Ini adalah peluang. Libasan yang baik yang sepatutnya boleh diselamatkan oleh Zulkifli Razak. Tetapi dia cuba tackle dengan kaki kanan sedangkan boleh digunakan kaki kiri tadi. Tak kenapa si Fazli tak membuat hadangan. Blocking. Itu kelapan. Mata akhir Syahir Rosdi. Semakin bergaman stadium MPJ. Itu dia kemenangan kepada Pulau Pinang Black Panther. Set ketiga. Dimenangi Pinang Black Panther dengan mata 21-16. Dengan satu drop yang Pinang Black dilakukan Panthers menang 2-1. dan Azwan bersusah payah untuk cuba menjawab, masing-masing bergerak ke belakang dan akhirnya Syahir Rosdi bijak untuk melakukan satu drop dan akhirnya memerangkap Azwan Muhrim. Jadi begitulah tamatnya satu pertarungan yang cukup dramatik yang akhirnya Penang Black Panthers dapat menebus kekalahan pada pusingan yang pertama tempoh hari, bermakna rekod Terengganu Turtles pecah selepas 12 perlawanan. Dengan kemenangan Black Panthers iaitu 17-21, 21-14 dan juga 21-16. Baik, kita lihat kepada highlights perlawanan ini. Jauh sedikit. Striker yang diturunkan pada awalnya adalah di depan Kamal Ishak dan juga Kamal Alfiza Syafi'i, dan keduanya ditukarkan pada pertengahan perjalanan perlawanan ini dengan menyaksikan kemasukan Azan Alias yang memberikan lebih banyak dimensi kepada serangan pasukan Black Panthers, sementara
saya rasa Fazli tak cukup cergas untuk kembali diturunkan dalam perlawanan ini. Dalam ketika Kamal Alfiza Syafiee pun tercedera pada penghujung game yang pertama tadi. Ya. Saya pun beranggapan ini pandangan saya lah. Kenapa perlu Terengganu mengeluarkan Kamal Alfiza walaupun dalam keadaan set pertama dia menang. Kalau dia kalah saya mungkin boleh kita bicarakan. Dia menang pada set pertama, kenapa dia belum menukarkan Fazli? Yap. Kita dapat lihat juga sebenarnya daripada statistik nanti bagaimana keupayaan kedua striker dan juga Teko untuk mendapatkan mata. Dan ini adalah turning point-nya juga apabila Syahir Rosli berjaya untuk melakukan tampanan kepada libasan yang dilakukan oleh Fazli Roslan. Ini mata akhir yang berjaya diperolehi oleh servis Syahir Rosli untuk kemenangan yang ke-9 daripada 11 perlawanan untuk Black Panthers mengejar kedudukan Terengganu Turtles di tangga yang pertama dan juga kedua. Itu dia kemenangan yang cukup mengejutkan di mana Penang Black Panther akhirnya menewas Terengganu Turtle. Dan sekarang Zoe bersama dengan Tekong Penang Black Panther Syahir Rosli. Nak tanya, adakah pertukaran striker tadi daripada Azlan, daripada Kamal ke Azlan menolong atau membantu kemenangan Penang Black Panthers? Pertukaran Azlan dengan Kamal kami hanya untuk merubah rentak permainan. Jadi jika Azlan dah boleh membawa rentak permainan itu dengan baik, Azlan inilah yang akan kemudikan pihak depan. Adakah Penang Black Panthers akan mengekalkan Azlan untuk permainan yang seterusnya? Saya rasa Penang Black Panther tidak mengekalkan Azlan saja sebab nak bagi rentak tu berterusan Kamal untuk tidak goyang dengan dalam mainan dalam gelanggang. Mungkinkah adakah ini kemenangan terhadap Terengganu Turtles pembakar semangat untuk menang pada perlawanan yang seterusnya? Bagi saya dengan Terengganu ni satu sama. Jadi saya akan teruskan rentak macam ni dengan pasukan lain. Baiklah, terima kasih Syahir. Itu dia tekong utama untuk Penang Black Panthers dan tahniah sekali Zoe nak ucapkan kepada Penang Black Panthers kemenangan 17-21, 21-14 dan juga 21-16. Adi, Ya. pendapat Adi? Pendapat saya, statistik untuk Zoe, perbezaan 20 cm dengan Syahir Rosli yang ketinggiannya adalah 190 cm. Awak macam compare budak darjah 2 dengan tingkatan 6. Okey, dan sekarang kita tengok kedudukan terkini untuk Liga Expo pada STL 2016. Terengganu masih lagi di atas dengan 12 perlawanan, 11 kemenangan, pertama kali tewas hari ini. Dan Pulau Pinang masih lagi tangga yang kedua, tapi perbezaan mereka ada satu perlawanan kelebihan di situ. Jadi dua pasukan ini saya rasa mereka terjamin untuk ke pusingan playoff. Dan untuk perlawanan yang seterusnya kita tak habis lagi kerana sebentar saja lagi kita akan menyaksikan perlawanan di antara pasukan Kuala Lumpur Thunder yang akan menentang pasukan ATM Guardians. Jadi teruskan bersama kami sebentar saja lagi dalam STL 2016.